Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini bersama Cikgu Afan dalam tuition Bahasa Melayu. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya sihat sejahtera. Sebelum kita mempelajari kelas kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan butang subscribe di bawah ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan mempelajari pola-pola ayat. Sebelum kita mengenali pola-pola ayat, eloklah kita mengenali dulu frasa. Apakah itu frasa murid-murid? Frasa ialah unit tata bahasa yang boleh terdiri satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan ataupun lebih. Ya, kena faham frasa unit tata bahasa terdiri satu atau dua perkataan dan boleh diperluas menjadi dua perkataan ataupun lebih. Lihat contohnya di situ. Perkataan yang cikgu berikan iaitu frasanya kipas. Itu satu frasa. Dan boleh diperluas lagi menjadi dua perkataan iaitu kipas siling. Jadi ada dua. Contoh lain, buku. Buku hanya satu perkataan. Okey. Jadi frasa ini boleh berubah menjadi dua perkataan. Lihat sebelahnya, buku cerita. Dan buku cerita ini boleh lagi diperluas menjadikan buku cerita kanak-kanak, iaitu mengandungi tiga perkataan dalam frasa ini. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami maksud frasa itu. Seterusnya, frasa boleh menjadi subjek atau predikat dalam binaan ayat serta menjadi konstituen dalam ayat. Mesti murid-murid kurang faham mengenai konstituen. Apakah itu konstituen? Konstituen ialah merujuk kepada subjek dan juga predikat. Iaitu konstituen subjek, konstituen predikat. Lihat contoh supaya kamu lebih faham mengenai konstituen dalam ayat. Lihat contoh itu, ibu iaitu subjek. Ibu di sini merujuk kepada konstituen subjek. Dan ibu itu juga merupakan frasa nama. Tambah cantik. Cantik merujuk kepada konstituen predikat. Dan senang ceritalah, konstituen ini ialah kedudukan perkataan dalam ayat yang bertindak menjadi subjek ataupun predikat. Kalau kamu lihat cantik, cantik ialah frasa adjektif. Jadi di sini apabila kita membentuk ayat penuh ibu cantik, ibu cantik, ayat tu kita faham ibu wanita yang cantik lah kan, maksudnya. Okey, kita nak lihat di bawah pula contoh lain. Abang saya. Abang saya di sini berada dalam kedudukan konstituen subjek. Okey, kedudukannya konstituen subjek. Dan abang saya merujuk kepada frasa nama, iaitu FN. Tambah makan. Makan merujuk kepada konstituen predikat. Dan makan itu berada ataupun menjadi ataupun bertindak sebagai konstituen predikat dalam ayat nanti. Okey, makan di situ merujuk kepada frasa kerja ataupun FK. Tambah roti. Roti ialah objek. Dan di sini kamu perlu faham bahawa makan ialah
kata kerja aktif transitif, perlu ada objek. Dan apabila membentuk ayat yang penuh, abang saya makan roti. Dan abang di sini bila membentuk ayat, huruf besar abang. Kan? Dan apabila kita buat pemenggalan, tadi penggal tu maksud kita pisahkan antara subjek dengan predikat. Abang saya itu subjek, konstituen subjek, dan merupakan frasa ini lebih daripada satu, sebab abang saya ada dua lah kan. Jadi di sini kamu lihat ayat penuhnya abang saya makan roti dan perlu diakhiri dengan noktah, titik lah. Okey, jadi ayat yang penuh. Cikgu harap kamu dapat memahami konstituen subjek dan konstituen predikat dalam ayat. Kini tiba masanya untuk kita mengenali jenis-jenis pola ayat. Ya, berapakah pola ayat murid-murid? Ada 4 jenis pola ayat. Yang pertama, frasa nama tambah frasa nama ataupun dalam kurungannya FN tambah FN. Yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja atau dalam kurungannya FN tambah FK. Yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif dalam kurungannya FN tambah FA. Dan yang terakhir, yang keempat, iaitu frasa nama tambah frasa sendi nama atau dalam kurungannya frasa nama FN tambah FSN. Cikgu harap kamu dapat mengenali jenis-jenis pola ayat. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita mendalami pola ayat yang pertama, iaitu frasa nama tambah frasa nama ataupun dikenali sebagai FN tambah FN. Paling ringkas supaya kamu mudah ingat, faham. Frasa nama FN tambah FN. Untuk pengetahuan murid-murid, kebiasaannya ayat susunan biasa terdiri daripada konstituen subjek yang merupakan frasa nama. Konstituen predikat pula terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Sebaliknya akan menjadi ayat susunan songsang. Okey, untuk memudahkan kamu faham, pada ayat yang biasa, kamu kena faham bahawa konstituen subjek ini kebiasaannya terdiri daripada frasa nama ataupun dimulai ayat itu dengan frasa nama. Dan diikuti pula dengan frasa-frasa yang lain bertindak sebagai konstituen predikat. Frasa lain tu yang cikgu sebut tadi lah, frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja dan frasa sendi nama. Dan sebaliknya bermaksudnya di sini ialah sekiranya lah kan frasa-frasa lain tadi duduk di konstituen subjek. Dan apabila frasa nama yang duduk di konstituen subjek itu berubah kepada konstituen predikat, maka menjadi ayat songsang. Kamu boleh merujuk video pembelajaran tuition bahasa Melayu sebelum ini di Cikgu Jim. Okey. Kamu lihat di sini contoh-contoh ayat yang cikgu sediakan dalam jadual supaya kamu mudah faham untuk memahaminya. Okey. Lihat contoh yang pertama. Ayah saya. Ayah saya ini merupakan frasa nama. Dan frasa seperti yang cikgu cakap tadi boleh terdiri daripada satu ataupun lebih daripada satu, iaitu 2-3 perkataan. Jadi ayah saya ada 2 perkataan dan bertindak di sini ayah saya berada di konstituen subjek dan diikuti dengan konstituen predikatnya pula, iaitu frasa nama, iaitu seorang doktor.
Jadi kalau kamu perhatikan, setiap frasa ini huruf kecil. Apabila ditukarkan menjadi ayat yang lengkap, automatik dalam pembinaan ayat, ayat mestilah dimulai dengan huruf besar. Ya, ayah saya seorang doktor. Mesti ada noktah. Lihat contoh kedua. Pemuda itu. Pemuda itu berada dalam konstituen subjek dan merupakan frasa nama. Dan frasa nama sebelahnya sebagai predikat, iaitu konstituen predikat, iaitu pakcik saya. Apabila menjadi ayat yang lengkap, menjadi pemuda itu pakcik saya. Ada P huruf besar sebab ayat ini, apabila perkataan ini sudah menjadi perkataan penuh, pemuda itu huruf besar. Dan ada ayat dan ada noktah. Lihat contoh ketiga. Dia ialah murid sekolah. Dia ialah di sini dia merujuk kepada konstituen subjek dan sebagai frasa nama dan diikuti dengan predikat frasa nama iaitu murid sekolah. Dan ayat penuhnya dia ialah murid sekolah. Macam biasa, dia menjadi huruf besar pada permulaan ayat dan diakhiri dengan noktah. Kita lihat frasa nama seterusnya nenek dia. Dan nenek dia ini berada di konstituen subjek nenek dia. Dan predikatnya pula ialah pekerja sawah. Dan merupakan di sini ialah bekerja sawah sebagai konstituen predikat, iaitu frasa nama. Dan ayat penuhnya nenek dia bekerja sawah. Dan nenek di situ dimulai dengan huruf besar kerana menjadi satu ayat yang penuh. Dan perlu diakhiri dengan noktah. Cikgu harap kamu dapat memahami konstituen subjek dan konstituen predikat dalam pola ayat frasa nama tambah frasa nama. Seterusnya, mari kita mengenali pola ayat yang kedua, iaitu frasa nama tambah frasa kerja. Atau paling mudah kita untuk memahaminya, FN tambah FK. Ya, frasa nama ini menjadi sebagai konstituen subjek dan frasa kerja sebagai konstituen predikat. Untuk kita memahami dengan lebih lanjut, kita lihat contoh-contoh yang cikgu telah nyatakan ini. Pertama, saya. Saya ini merupakan frasa nama dan sebagai konstituen subjek. Lihat, mengupas apple. Mengupas di sini merujuk kepada frasa kerja dan mengupas apple ini berada di kedudukan konstituen predikat. Apabila menjadi ayat penuh, kita lihat di situ, saya mengupas apple. S huruf besar dan apple noktah. Di hujung apple itulah noktah. Kita lihat contoh kedua, lelaki itu. Lelaki itu berada di kedudukan konstituen subjek dan merupakan frasa nama FN. Memukul anaknya pula berada di kedudukan konstituen predikat. Dan memukul di sini merujuk pada frasa kerja. Apabila menjadi ayat penuh, lelaki itu memukul anaknya. L huruf besar apabila menjadi ayat dan noktah perlu diletakkan di ujung ayat. Lihat contoh ketiga, wanita itu. Wanita itu merujuk kepada frasa nama dan berada di kedudukan konstituen subjek. Lihat, menggubah bunga. Menggubah bunga merujuk kepada konstituen predikat. Dan menggubah ini merujuk kepada frasa kerja. Perkataan itu panggil kata kerja. Apabila menjadi ayat penuh, wanita itu menggubah bunga. W huruf besar dan bunga di hujungnya ialah noktah. Dan yang terakhir, kucing itu sedang tidur. Kucing. Kucing di sini merujuk kepada frasa nama
dan sebagai ataupun berada di kedudukan konstituen subjek. Dan diikuti pula dengan frasa kerja iaitu tidur. Tidur di sini merupakan konstituen predikat. Apabila menjadi ayat yang penuh, kucing itu sedang tidur. Seterusnya, mari kita mengenali pola ayat yang ketiga iaitu frasa nama tambah frasa adjektif. Frasa nama tambah frasa adjektif ataupun paling mudah untuk kita memahaminya dan mengingatinya, kita boleh tulis FN tambah FA. Dan di sini kita lihat frasa nama mestilah berada di konstituen subjek dan diikuti pula dengan frasa adjektif di konstituen predikat. Lihat contoh-contoh ayat yang telah cikgu sediakan di situ. Yang pertama, budak itu. Budak itu berada di konstituen subjek dan merupakan frasa nama. Sungguh gemuk. Sungguh gemuk ini berada di kedudukan konstituen predikat dan gemuk itu merujuk kepada frasa adjektif. Sungguh di sini merujuk kepada kata penguat bebas. Apabila menjadi ayat penuh, budak itu sungguh gemuk, dan budak mestilah ditulis huruf besar kerana memulai ayat tersebut dan diakhiri dengan noktah pada penghujung gemuk. Lihat contoh kedua. Perempuan tersebut. Perempuan tersebut. Perempuan di sini merujuk kepada frasa nama dan berada di konstituen subjek. Manakala amat cerewet sekali. Lihat di situ cerewet. Cerewet merujuk kepada frasa adjektif dan berada di konstituen predikat. Jadi ayat penuhnya, perempuan itu amat cerewet sekali. Perempuan, P huruf besar kerana memulai ayat dan diakhiri dengan noktah. Contoh ketiga, cikgu saya. Cikgu saya di sini merujuk kepada frasa nama dan berada di konstituen subjek. Kemudian diikuti pula dengan paling kacak. Kacak di sini merujuk kepada frasa adjektif dan berada di konstituen predikat. Jadinya, ayat penuh, cikgu saya paling kacak. C mestilah huruf besar kerana memulai ayat. Sebab frasa ini dah berubah menjadi ayat. Kenalah huruf besar dan diakhiri dengan noktah. Dan contoh yang terakhir pula iaitu polis itu. Polis itu merujuk kepada frasa nama dan berada di konstituen subjek. Dan diikuti pula dengan bengis. Bengis di sini merujuk kepada frasa adjektif dan berada di konstituen predikat. Apabila menjadi ayat yang penuh, polis itu bengis. Polis P huruf besar dan diikuti dengan noktah di hujung ayatnya. Oleh itu, cikgu harap kamu dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai frasa nama tambah frasa adjektif iaitu pola ayat yang ketiga ini. Pola ayat yang terakhir pula iaitu frasa nama tambah frasa sendi nama. Frasa nama tambah frasa sendi nama atau singkatannya dikenali sebagai FN tambah FSN. Kamu perlu faham bahawa pola ayat ini mestilah frasa namanya berada di kedudukan konstituen subjek dan diikuti frasa sendi nama yang berada di konstituen predikat. Oleh itu, kita mari lihat contoh-contoh yang telah cikgu nyatakan di bawah. Contoh yang pertama, pelajar. Pelajar di sini merujuk kepada frasa nama dan berada di kedudukan konstituen subjek. Diikuti dengan di sekolah. Di sekolah ini berada di
konstituen predikat dan D merupakan frasa sendi nama. Maka menjadi ayat penuh belajar di sekolah. P huruf besar kerana memulai ayat dan diakhiri dengan noktah pada hujung ayat. Kita lihat contoh yang kedua pula, iaitu pelancong wanita itu. Pelancong wanita itu berada di konstituen subjek dan menjadi frasa nama. Manakala ke rumah saya ini berada di konstituen predikat. Ke di sini merujuk kepada frasa sendi nama. Maka menjadi ayat penuh pelancong wanita itu ke rumah saya. P huruf besar kerana memulai ayat dan saya di hujungnya iaitu mempunyai noktah. Dan contoh ketiga pula, mereka. Mereka di sini merujuk kepada frasa nama dan berada di konstituen subjek. Dari Sabah pula merujuk kepada frasa sendi nama dan berada di kedudukan konstituen predikat. Okey? Jadi di sini ayat penuhnya mereka dari Sabah. Lihat contoh yang keempat. Puan Mariam. Puan Mariam merujuk kepada frasa nama dan berada di konstituen subjek. Manakala di pejabat. Di pejabat merujuk kepada frasa sendi nama iaitu D. D itu yang menyebabkan frasa sendi nama. Dan di pejabat ini berada di kedudukan konstituen predikat. Dan menjadi ayat yang penuh, Puan Mariam di pejabat. Cikgu harap kamu dapat memahami pola ayat yang keempat ini, frasa nama tambah frasa sendi nama. Baiklah murid-murid, mari kita menguji kefahaman berdasarkan pembelajaran pada hari ini. Kenal pasti pola ayat di bawah. Cikgu sudah memberikan satu contoh, iaitu soalan yang pertama, nenek menjahit baju di anjung rumah. Lihat di situ pola ayatnya iaitu frasa nama tambah frasa kerja, FN tambah FK. Cuba kamu selesaikan soalan nombor 2 sehingga ke 10. Kemudian kamu boleh semak selepas itu. Selamat berjaya ya murid-murid. Tahniah kepada murid yang telah menjawab soalan ini dengan betul. Kepada murid yang kurang berjaya, sila ulang kaji semula pembelajaran pada hari ini dan cuba sekali lagi untuk menjawab soalan ini. Nampaknya sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.